我们的市场也一直在变化。Market juga terus berubah. 所以天丝公司也是一直在积极的寻求着改变。Jadi perusahaan TIS juga terus melakukan terobosan baru dan mengikuti perubahan zaman. 那我们尝试能够适应现在时代变化的一些东西。Dan kita juga berusaha menyesuaikan diri atas perubahan sekarang yang terjadi. 比如说我们的新营销制度。Termasuk sekarang marketing plan baru kita. 比如说我们的微猫平台。Nah, apalagi platform free moment kita. 包括我们的云店。Termasuk cloud store. 包括我马上要介绍给大家的这个数字资产项目。Nah, termasuk ini proyek yang mau saya jelasin yaitu digital coin. 对，我们希望通过这些改变去寻求更好的这种突破。Jadi kita juga berharap dari perubahan ini kita bisa mencapai hasil yang lebih baik. 能够适应这个时代的。Dan benar-benar terobosan ini menyesuaikan diri dengan perubahan zaman sekarang ini. 能够和大家一起再创我们当年的辉煌。Jadi benar-benar kita bisa mencapai masa jayanya kita. 好，谢谢大家。Terima kasih. 今天我给大家介绍两个内容。Jadi di sini saya mau sharing 2 poin. 第一个我讲一下我们的这个微猫美。Yang pertama, free moment. 大家应该非常熟悉的这个微猫美。Nah, mungkin Bapak Ibu sebagian sudah kenal mengenai free moment. 这个微猫美平台大家都在使用，对吧？ free moment udah pada download kan? 有还没有安装的吗？ Ada yang belum download nggak? 没有 ，OK， 非常好。那我们这个平台的这些活动，大家也一定都非常的熟悉。Nah, jadi program-program disediakan juga nih di platform free moment. 我这里再给大家简单的介绍一下，大家应该也都熟悉。Nah, ini saya jelasin sekilas saja, mungkin Bapak Ibu juga udah pernah bermain. 那我们就在前1个星期，我们的平台做了很大的一个改版。 Jadi dalam waktu singkat yang kemarin kita juga udah melakukan inovasi yang lebih baik ya, mengupgrade lagi free moment kita. 增加了很多能够对我们的市场有帮助的一些应用。 Dan kita menambahkan alat-alat bantu yang bisa membantu market. 比如说我们的这个面诊。 Nah, termasuk misalnya contohnya permainan kecil yang untuk pengecekan muka. 面诊舌诊。Pengecekan lidah. 对，能够简单的通过扫描你的面部和你的舌头去马上给你一个诊断。 Nah, jadi dengan gampang dia nge-scan muka kita aja dan juga lidah aja, dia bisa memberikan analisa lebih cepat. 可以跟我们的这种市场这种推广去相结合。 Jadi ini menjadi permainan kecil dan bisa jadi permainan untuk Anda memulailah membuka topik dengan prospek. 对，那我们这个活动就是在21天之内任意的使用其中的一个应用。 Nah, jadi di sini kita juga ada program nih dalam 21 hari ini. 打卡21天。 Jadi bisa melakukan rutinitas selama 21 hari. 因为我们21天可以形成一个好的习惯。 Nah, karena secara ilmiah, secara sains kita mau mengubah kebiasaan itu kita butuh waktu 21 hari. 然后在21天之内，推荐10个新人加入我们的微猫美。 Dan dalam waktu 21 hari ini, Bapak Ibu fokus merekrut orang baru untuk mendownload free moment ini. 那我们也会按照这个推荐人的这种排名去获得不同的奖励。 Nah, jadi nanti juga akan di-ranking berdasarkan yang bisa berbuat terbanyak dia akan mendapatkan rewardnya masing-masing. 包括我们的这个幸运转盘活动。 Nah, termasuk ini find spin and win. 对。 Permainan kecil ini. 对，每推荐一个新人加入，那么都有机会去抽不同的这种奖励。 Nah, setiap Anda merekrut satu orang yang baru selalu ada kesempatan untuk bisa mendapatkan hadiah. 包括我们微加用户的这种体验，1个月的体验。 Nah, jadi bisa mendapatkan membership trial 1 bulan. 还有我们的数字人的使用。 Jadi juga bisa menggunakan digital emas. 有现金奖励。 Juga ada cash reward cash. 还有100台的 iPhone。 Nah, kita juga udah menyiapkan 100 unit iPhone 16 Pro. 还有我们的新能源汽车。 Nah, termasuk kita menyiapkan 1 unit kendaraan listrik. 这个每推荐1个新人都可以获得1次抽奖的机会。 Dan ini semuanya bisa diundi. Setiap kali Anda merekrut satu orang baru, Anda punya satu kesempatan untuk mengundi. 对，希望大家多多的参与。 Jadi saya juga berharap dan mendoakan Bapak Ibu lebih banyak merekrut, lebih banyak peluang, lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan hadiah ini. 对，那么我们推荐新人的目的不仅仅是让大家抽奖。
Ya, jadi tujuan kita merekrut orang baru tidak hanya sekedar untuk hunian. 对，同时其实也是在给自己的未来去打造一个基础。 Tapi sebenarnya kita juga menyiapkan fondasi nih untuk menyambut perubahan masa depan. 对，你现在拉进来的新人，未来都有可能是你的团队。 Jadi semua orang yang mendownload momen ini juga ada kemungkinan nanti akan juga dijamin dengan baik. 好吧，希望大伙儿多多参与，因为未来这个微光的平台还会不断推出新的活动。 Nah, jadi semoga nih Bapak Ibu terus ikutin update program-program yang ada di Vimomen. Kedepannya juga akan dibuatin lagi program-program yang lebih menarik. Semoga Bapak Ibu terus ikut partisipasi. OK， 那我给大家带来另外一个主题。 Yang berikutnya ini adalah proyek aset digital. 就是我们的数字资产项目。 Ya, jadi ini pengenalan proyek aset digital. 这个内容其实本来应该要晚一点讲的。 Jadi sebenarnya ini harusnya di sharingnya itu lebih lambat. 对，但是就在我们出发来这里出差之前一天晚上，董事长强烈的要求让我们赶紧把这个内容加上。 Jadi sebenarnya dari pas kita OTW ke Indonesia, dari chairman udah memberikan order ini proyek harus segera di-sharing kepada tim family dari orang pertama yang mengetahui ini. 他非常关注我们印尼的老朋友。 Nah, karena chairman terus memperhatikan perkembangan Bank Indonesia. 希望尽早的把这个好消息公布给大家。 Pastinya ada yang baik, ada yang bagus, harus memikirkan Indonesia yang pertama dulu. 开始讲这个之前，先给大家讲一个小故事。 Nah, ini saya cerita dikit dulu. 就是我们这个披萨节的故事，比特币披萨节的故事。 Ini yang kelahiran hari pizza Bitcoin. 这个故事在座的大家有听说过吗？ Bapak Ibu sini pada ada yang mendengar? 有是吧？那说明大家对这块都有关注。 Berarti Bapak Ibu sebenarnya lumayan tahu lah ya yang namanya cuan ya. 那这个故事讲的是在2010年的时候。 Jadi ceritanya itu dari tahun 2010. 对，有一位程序员他在网上发了一个帖子。 Jadi programmer ini juga membuat iklan ya. 对，他想用1万个比特币去兑换一份晚餐。 Nah, jadi di sana itu dia membuat iklan ingin menukar 10.000 Bitcoinnya dengan 2 pizza. 他的这个帖子发出了之后，有3天的时间都没有任何人回应。 Nah, jadi setelah diiklanin selama 3 hari nggak ada hasil. 直到第4天的时候才有人回复他。 Jadi di saat hari keempat baru ada yang balas. 接受了他的这个交易。 Nah, jadi menerima tawaran ini. 然后花了40美金给他订了一份披萨送给他家。 Jadi mengorderkan pizzanya menghabiskan duit $40. 对，这是比特币的第一笔交易。 Nah, ini adalah transaksi pertama yang dilakukan pakai Bitcoin. 订单的金额很小，只有40美金。 Nah, mungkin harga value-nya sangat kecil ya, cuma dihargai $40. 对，但这件事情的意义其实是非常重大。 Tetapi apa ya? Arti maksud dari transaksi ini sangat gede. 这是比特币就是虚拟货币第一次，网络的虚拟货币第一次在真实世界产生了价值。 Nah, jadi itu adalah pertama nih transaksi yang dilakukan dibayar pakai Bitcoin, yaitu koin digital ya. 对，也是虚拟的货币和真实的事物产生了第一次的联系。 Nah, jadi itu menjadi transaksi yang pertama juga, jadi koin digital ini yang benar-benar direalitakan dengan harga mata uang asli. 所以为了纪念这一天，比特币的社区把这一天5月22号定义为比特币的披萨节。 Nah, itu kenapa untuk memperingati hari ini juga, maka ditemukan tanggal 22 Mei menjadi hari pizza Bitcoin. 让我们看看这个当时花了1万比特币买的这个披萨，现在值多少钱？ Nah, jadi kita coba lihat lagi harganya. Dulu yang dia habisin 10.000 Bitcoin cuma dapat pizza, sekarang harga Bitcoin berapa? 他们那天晚上吃了一个价值1.1亿美金的披萨。 Di tahun 2010 mereka memakan pizza yang seharga 110.000 US. 太奢侈了。 Terlalu mahal, mewah pizzanya. OK， 那让我们了解一下为什么会有比特币的产生。 Nah, kenapa ada terlahirkan itu Bitcoin atau digital coin?
在2008年的时候，美国发生了这个一次金融危机，次贷危机。Jadi di tahun 2009 Amerika mengalami krisis. 进而引发了全球的金融危机。Dan karena krisis ekonomi itu juga memberikan efek secara global. 那这一次的时候，那个比特币的创始人中本聪，他在网上发了一个帖子。Jadi di saat itu pencipta Bitcoin dia juga mengeluarkan satu iklan di internet. 对，他就指出这是金融危机的本质，是因为央视滥发货币导致的这次金融危机。央行滥发行货币。Jadi krisis ekonomi itu bisa terjadi itu juga dikarenakan pencetak duit itu terlalu banyak. 然后同时也就引发了这种对于传统货币的这种信任危机。Dan itu juga menjadi krisis kepercayaan terhadap duit yang real. 对，因为政府可以操控它。Nah, karena itu bisa dikontrol oleh pemerintah. 对，在古希腊有一位数学家。Di dalam Yunani ada seorang ahli matematika. 他的名字叫毕达哥拉斯。毕达哥拉斯。Betul. 对，他有一句名言。Dia punya satu quote. 他说：“世界的万物都是由数字来构成。” Jadi dia punya quote adalah semua yang ada di dunia ini dia ada angka value-nya. 对，所以他也坚信这一点。Jadi dia juga. 也坚信这一点。Dan juga pencipta Bitcoin dia juga percaya quote ini. 那他也希望用这种不包含人性的这种数学算法去解决这个信任问题。Dan jadi visinya dari pencipta Bitcoin dia juga ingin menyelesaikan masalah kepercayaan ini dengan hitungan matematika secara sistem. 用这种算法去重新构建一种信用体系。Jadi benar-benar dari hitungan matematika itu untuk menciptakan satu sistem yang lebih dipercaya. 那之后，随着区块链技术和这种密码技术的这种更新，推动了这个数字货币的这种发展。Dengan perkembangan zaman sekarang ini untuk membantu perkembangan digital coin. 那我们要了解这个数字货币，首先我们需要了解这个区块链的技术。Jadi pertama-tama kita untuk memahami mata uang digital, pertama-tama kita memahami blockchain. 这个区块链技术的核心是要了解这个去中心化的这个概念。去中心化。Jadi kita kalau memahami uang digital ini kita juga memahami ini sistem intinya. 对，那这种方式有什么样的好处呢？ Nah, keunggulan dari sistem ini seperti apa? 对，有什么样的价值？ Apa value-nya? 我举一个最简单的例子。 Saya kasih contoh yang paling simpel. 比如说我们现场是200个人。 Nah, contohnya kita di sini ada 200 orang. 那我们要共同的成立一家公司。 Misalnya kita sama-sama nih mau buat satu perusahaan. 每个人可能出$1000或者$10000。 Mungkin setiap orang mengeluarkan dana $1000 atau $10.000. 那按照我们传统的方法，我们怎么管理这笔钱？ Nah, biasanya nih kalau misalnya manajemen konvensional, bagaimana kita memanage uang yang dikumpulkan? 对，我们是不是应该要找一个财务人员？ Nah, apakah pastinya nih kita mencari seorang finance untuk mengatur semua keuangan yang dikumpulkan? 那这个财务人员我们不是很放心，我们就得找一个财务经理去管这个财务人员。 Nah, jadi ketika finance ini yang kita cari kita tidak terlalu percaya, kita juga harus mencari organisasi yang bisa mengontrol finance ini. 那如果这个财务经理我们不放心，我们还得再招一个财务总监去管。 Nah, jadi dari finance ini kalau misalnya kita tidak percaya, kita cari manajer untuk mengurusin finance ini. Kalau manajer ini kita tidak percaya, kita cari lagi direkturnya untuk memanage manajernya. 对，如果再不放心怎么办？ Kalau misalnya masih tidak tenang gimana? 那我们就别干。 Ya udahlah, nggak usah buka pabrik lagi, nggak usah buka perusahaan lagi lah. 对，这个是一个很麻烦的事情。 Jadi itu menjadi masalah besar. 那我们如果用刚才说的这个去中心化的方式，怎么去解决这个问题？ Nah, tapi kalau dengan sistem yang blockchain ini, gimana kita menyelesaikan masalah kepercayaan tadi? 那就相当于我们所有在场的人，每一个人手中都会有一个账本。 Nah, jadi itu artinya setiap orang yang ingin join di pabrik ini, kita membangun perusahaan ini, semua orang dia akan ada buku laporan keuangannya.
对，每一个人手上这个账本，在公司发生任何一笔支出、收入的时候，每一个人的账本上都会多一笔账。Nah, jadi dari setiap laporan yang ada di setiap orang, di tangan setiap orang ini, setiap ada transaksi yang terjadi, semua orang di laporannya akan tercatat. 对，都会有一笔记录。Pasti ada mutasinya. 那这时候，没有人能够改变这个。 Dan transaksi yang sudah terjadi tidak ada yang bisa berubah.